Kembara Kenali Borneo fokus negeri di bawah bayu hari ini. Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Agong berkenan ke tapak projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah. Laporannya terus sahaja bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya, Zahira. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Ari Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan mencemar duli berangkat ke tapak pakej kerja 29 Moinod ke Sapinango, projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sabah. Keberangkatan tiba Paduka Baginda berdua disambut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi dan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Limus Juri. Dalam lawatan ini, Baginda turut berkenan mendengar taklimat daripada Datuk Seri Alexander berhubung latar belakang dan status semasa pelaksanaan projek LPB Sabah yang kini 83% siap bagi 15 pakej kerja fasa 1A projek LPB Sabah. Keberangkatan Baginda berdua yang julung kali diadakan ini menzahirkan keprihatinan akan usaha kerajaan menambah baik infrastruktur jaringan jalan raya di Sabah yang merupakan pemangkin pembangunan sosioekonomi dan perindustrian selain menambah baik keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Lawatan tapak ini merupakan sebahagian daripada Kembara Kenali Borneo yang bermula dari Tawau, Sabah dan akan berakhir di Teluk Melano, Sarawak. Keterujaan menantikan ketibaan konvoi Kembara Kenali Borneo di Telupit dizahirkan menerusi lukisan potret Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk dijadikan cenderamata kepada Baginda berdua. Potret Seri Paduka Baginda berdua itu dihasilkan wanita kurang upaya pendengaran dan pertuturan Rosemary Yvonne Marcus dari Kampung Tapang Batu Lima, Telupit. Sebenarnya dia dilahirkan normal, tapi pada umur 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah, dia terkena air panas. So 70% burn, 70% badan dia melecur. Jadi itu yang menyebabkan dia kehilangan daya upaya pendengaran dan pertuturan. Tapi dia ada bakat seni, terutamanya dalam bidang lukisan seperti yang kamu dapat lihat di sini. Kemahiran yang dimiliki itu diterjemahkan ketika menantikan ketibaan konvoi Kembara Kenali Borneo ke daerah tersebut. Lukisan yang dihasilkan ini dia melukis keindahan Imbak Waterfalls, air terjun Imbak Canyon. Ada di situ ada waterfalls. Salah satu dia tarikan di Tongod, daerah Tongod. Oleh kerana tuanku tidak sempat bersinggah di sana, berkunjung ke sana, jadi kami bawakan ini dalam bentuk lukisan. Jadi backgroundnya akan menjadi seperti Imbak Falls, and then di depan dia tuanku dengan Baginda Permaisuri akan memakai pakaian tradisional suku kaum sungai di Tongod, iaitu Sinabu. Rosemary Yvonne berusia 42 tahun sebelum ini pernah mewakili negara dan mendapat tempat kelima dalam pertandingan kemahiran Olympics ke-10 2023 di Perancis. Kerajaan meluluskan pembinaan Kompleks Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu AIDA di Kota Belud. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata ia merupakan komitmen kerajaan dalam menggalakkan peningkatan pengeluaran padi di negeri ini. Menurut Chan, 30% pengeluaran beras di Sabah adalah hasil keluaran tempatan, manakala selebihnya bergantung kepada beras import. Khusus untuk Kota Belud, kerajaan sudah pun meluluskan peruntukan untuk pembinaan pejabat kompleks AIDA di Kota Belud. Ini pun satu komitmen kerajaan Persekutuan untuk memajukan Kota Belud sebagai jelapang padi untuk Sabah. Sementara itu, Pengarah AIDA Kota Belud, Norfaini Samuin yakin pembinaan kompleks berkenaan dapat memberi impak tinggi kepada pengeluaran beras di daerah itu. Pejabat ini adalah sebagai mercu tanda kepada pembangunan industri padi terutamanya di Kota Belud. Itu adalah bukti dan juga komitmen kerajaan terhadap pembangunan industri padi dalam usaha meningkatkan lagi hasil pengeluaran padi dan beras di negeri Sabah.
Mereka ditemui RTM selepas Majlis Penyampaian Bantuan sementara menunggu padi masak negeri Sabah bagi musim 2 2022 di Kota Belud. Seramai 4,183 pesawah di Kota Belud layak menerima bantuan berkenaan dengan jumlah keseluruhan lebih 2.5 juta ringgit. Secara keseluruhannya, 29,473 petani di Sabah menerima bantuan tersebut melibatkan jumlah lebih 17.68 juta ringgit. Seramai 95 pemimpin sukarelawan siswa melibatkan pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta, kolej komuniti serta institut perguruan dari seluruh negara terlibat menjayakan aktiviti sukarelawan menerusi program Ini Warisan Kita. Misi sukarelawan siswa ke Sabah yang berlangsung selama 10 hari hingga 18 September depan itu melibatkan 6 kampung di 3 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu dan Papar. Menurut Pengurus Jabatan Perancangan dan Pelaksanaan Aktiviti Yayasan Sukarelawan Siswa YSS Abdul Rahim Rahman, misi program berkenaan adalah untuk memperkasa komuniti, meningkatkan tahap kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat peduli melalui aktiviti sukarelawan. Sejak pertama kali kita buat program ni pada tahun 2015 dulu, memang kita dah teroka hampir keseluruhan negeri Sabah lah. Dan banyak projek-projek komuniti yang saya rasa memberikan impak kepada komuniti. Dan selain daripada itu juga kita banyak fokus kepada program integrasi nasional dan juga pendidikan. Beliau berkata kepada RTM selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita #Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Sementara itu, sukarelawan siswa yang terpilih teruja menyertai misi tersebut. Harapan saya dekat sini apabila dalam satu konsep menyertai sukarelawan, sebenarnya kita ingin membantu masyarakat di luar sana dan juga kita cuba memudayakan satu perkara which is perpaduan melalui kesukarelawan. Jadi dekat situ kita dapat mengajar dan mendidik masyarakat bersama dalam hidup satu konsep perpaduan yang lebih aman dan damai. Mendapat peluang berdikari semula dan kembali menyara keluarga, inilah imbuhan dan manfaat diterima melalui program Return to Work RTW Perkeso bagi pencarum yang ditimpa kemalangan. Ikuti laporan Siri 2 Serina Olivia Chong mengupas inisiatif RTW sejak 2010 dalam membantu orang berinsuran Perkeso di negeri ini. Sejak 2018 hingga 2022, RTW Perkeso berjaya mengurus dan membantu seramai 34,596 orang berinsurans di Sabah. Daripada jumlah ini, 34,028 berjaya kembali bekerja semula, sama ada bersama majikan sama maupun berbeza, manakala selebihnya dibantu bekerja sendiri. Perkeso giat mengadakan ops kesan. Ops kesan ini adalah kita try identify majikan yang tidak mau mencari. Kalau berarti kalau caruman Perkeso itu sendiri tidaklah mahal dan bayarannya sedikit itu coverage-nya unlimited. Salah satu faedah apabila kita bicara tentang Perkeso adalah mendapat faedah pemulihan di bawah program ditentu kita sendiri. Meskipun banyak manfaat ditawarkan melalui RTW, cabaran masih dihadapi Perkeso. Cabaran pertama yang saya hadapi adalah penerimaan OB itu sendiri terhadap diri beliau yang telah berubah menjadi orang kurang upaya daripada orang yang normal. Dari segi proses pula, sila lain tidak bukan adalah dari segi geografi. Cabaran ke rumah OB itu sendirilah. Kami mau share pasal orang-orang berinsurans Perkeso ini setelah dapat pampasan sudah daripada pihak Perkeso, kami tidak akan membiarkan dorang macam once sudah dapat cuti sakit akan berada lagi lama di rumah. Salah satu intervensi yang kami cuba kongsikan kepada pihak masyarakat iaitu rehabilitasi lah kepada mereka. Peranan kita dengan Perkeso dalam RTW, kita akan membekal servis fisioterapi dan rehabilitasi untuk pesakit-pesakit yang ada kecederaan masa kerja. Kita akan cari dulu dia punya sebab dan menentukan sebabnya kenapa dia boleh cedera, kenapa dia boleh sakit. Lepas tu kita akan bagi rawatan yang bersesuaian lah.
Kejayaan RTW setakat ini juga adalah hasil sokongan pelbagai pihak termasuk majikan dan keluarga orang berinsuran. Kita pun dengan senang hati dan lapang dada kita memang terima Faizal kerja semula di company ini. Bagi saya pun sarankanlah semua majikan di luar sana beri peluang kepada kita punya pekerja, kita punya staf untuk bekerja seperti biasa. Berikan skop kerja yang berkesesuaian dengan apa keadaan mereka sekarang. 帮很多因为他在医院那个 Perkeso 也直接帮他弄那个 operation 的东西过后就弄这个物理治疗咯。这个真的是不错了，真的老实讲，他也是那个 process 也很快。在医院的时候好像是2天就 approve 了，直接叫医院做那个手术了。 Kisah kejayaan melalui RTW Perkeso membuktikan berbekalkan harapan dan semangat, peluang bangkit semula sentiasa ada. Return to work program ni kita menekankan empower human. We empower human means everyone should be given a second chance. Look at the ability, not disability. Serina Olivia Chong, RTM. Johan Bintang Kecil RTM 2023 Fatihah Naslin Suhailin berasal dari Keningau selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA malam tadi. Fatihah Naslin ataupun lebih dikenali sebagai Kiki tiba bersama seorang lagi peserta dari Ranau, Muhammad Alif Iqmal Daniel Azawan yang turut memenangi kategori bintang pilihan prodigi. Ketibaan mereka turut disambut Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa. Sebagai warga Sabah, saya rasa teruja dengan ada bakat kecil kita ini yang menjadi Johan di peringkat kebangsaan, dan insya-Allah ini adalah merupakan penyuntik semangat kepada anak-anak kecil kita supaya kalau ada kecenderungan ada minat dalam bidang seni suara ini, bolehlah menjadi artis lah. Itu yang kita harapkan. Kiki sebenarnya malam tu Kiki tidak sangka yang Kiki dapat juara, dan Kiki sangat gembira dan sangat bersyukur. Kiki akan ikut lebih banyak pertandingan menyanyi supaya Kiki dapat asah bakat Kiki dan dapat berentap di stage yang lebih besar. Fatihah Naslin berusia 12 tahun turut memenangi anugerah persembahan terbaik dalam pertandingan akhir yang berlangsung di Sarawak Ahad lalu, sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik saudara, berita wilayah berehat seketika.